Bismillahirrahmanirrahim. Maksudnya anak murid kanan Anas yang namanya Qatadah, dia riwayat dengan cara ni, dengan lafaz ni, dia lebih kukuh daripada Abu Ja'far Ar-Razi tadi. Maka riwayat Abu Ja'far Ar-Razi tadi mungkar. Mungkar maksudnya silap, salah. Pasal apa salah? Kerana perawinya dhaif, menyanggahi riwayat perawi yang lebih kukuh daripada dia, itu riwayat Qatadah, dan ramai lagi anak murid kanan Anas yang hebat-hebat. Anas ni ada anak murid yang hebat-hebat. Maka tak riwayat macam mana yang Abu Ja'far riwayat. Okey? Boleh? Siapa yang kata mungkar? Bukan saya. Ibn Rajab Al-Hambali kata mungkar. Senang sikit. Sekali kalau hampa nak kecam Ibn Rajab lah. Aku nyorok belakang. Kan? Ha? Anas riwayat. Masa Anas bagi tahu kat anak murid ada bercanggah riwayat. So mana satu yang Anas sebut? Yang Anas sebut yang tadi tu, kunut nazilah tadi. Yang riwayat kata Anas kata Nabi kunut subuh tadi, itu bukan Anas sebut, tu kesilapan perawi itu sebab dia tak ingat. Kan macam ni kita mengaji dalam kelas. Saya mengajar benda betul. Tuan-tuan balik pergi buat riwayat pelik. Tuan-tuan lah punya salah, bukan aku. Macam tu lah. Kan dalam ramai-ramai ni adalah yang kadang-kadang lupa. Macam tu lah. Okey, ada pun riwayat Abu Hurairah yang saya baca tadi, iaitu riwayat daripada Ibn Abi Fudaik, daripada Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi, daripada ayahnya, daripada Sa'id Al-Maqburi, daripada Abu Hurairah, yang mana Abu Hurairah kata, Nabi ni bila diangkat kepala daripada rukuk, rakaat yang kedua subuh, dia akan tadah tangan, Allahumma hdini fiman hadait. Hadis ni riwayat Al-Hakim. Al-Hakim kata hadis ni sahih. Al-Hakim kata hadis ni sahih. Maka masa tu macam kita pun macam ada dalil lah, kuat lah bila Hakim kata sahih. Bila kita semak-semak balik rupanya tak betul. Bukan kita yang kata Hakim tak betul, ulama yang kata Hakim, kalau dia Al-Hakim kalau dia kata sahih, hati-hati. Siapa kata? Ibn Salah kata. Bukan saya kata, Ibn Salah kata. Siapa kata? Ibn Hajar kata. Orang yang mengaji hadis tahu, Al-Hakim kalau dia kata sahih, hati-hati. Kerana Al-Hakim ni dia mutasahil, bermudah-mudah dalam nak menilai hadis sebagai sahih. Apa masalah hadis ni? Masalah dia pada Abdullah bin Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi. Perawi ni, kata Ibn Hajar, tengok kata Ibn Hajar. Ibn Hajar kata dalam kitab dia Al-Talqis, masa dia takhrijkan hadis ni, Ibn Hajar kata, Ibn Hajar ni Syafi'i, mazhab Syafi'i. Qala al-Hakim sahih. Hakim mengatakan ia sahih. Walaysa kama qala. Sebenarnya tak macam mana yang dia kata. Fahuwa dhaif. Sedangkan hadis ni dhaif. Li ajli Abdullah, kerana ada perawi yang namanya Abdullah. Tu Abdullah bin Sa'id Al-Maqburi tadi. Falau kana thiqatan lakana al-hadis sahih. Tapi kalau dia ni thiqah, hadis ni sahih. Tapi masalah dia ni dhaif. Saya pun tak puas hati. Betul ke dhaif biasa? Mungkin dhaif biasa lah kot kan. Kita pun cek dalam kitab-kitab. Kata Yahya bin Sa'id Al-Qattan, ulama hadis besar. Dia kata, jalastu ila Abdullah bin Sa'id majlisan fa'araftu fi yani al-kadhib. Aku pergilah duduk dengan Abdullah ni dalam satu majlis. Sembang dengan dia, aku tahu dia ni kaki bohong. Ini kata Yahya bin Sa'id. Kata Imam Ahmad, munkarul hadis, matrukul hadis. Perawi hadis mungkar, dan dia ni perawi yang ditinggalkan. Imam Ahmad kata, Abdullah ni. Yahya bin Sa'id, Yahya bin Ibn Ma'in, dia kata perawi yang dhaif. Dalam riwayat yang lain sebut, tidak ada nilai. Dalam riwayat yang lain menyebut, tidak ditulis hadisnya. Dhaif berat. Kata Abu Hatim, tidak kukuh. Kata Imam Bukhari, ulama hadis meninggalkan riwayatnya. Kata Nasa'i, tidak siqah. Kata Daraqutni, perawi yang ditinggalkan. Zahibul hadis, hadisnya hancur. Maksudnya hadisnya tak terpakai. Kata Ibn Hajar, perawi yang ditinggalkan. Kata Zahabi, wahin, terlalu lemah. Maka riwayat ini juga tak boleh pakai. Terlalu dhaif. So riwayat Abu Ja'far Ar-Razi tak boleh pakai, riwayat ni pun tak boleh pakai. Tapi saya ada baca dua lagi riwayat tadi. Riwayat siapa? Aswad daripada Umar.
Riwayat Aswad daripada Umar ni, dia datang daripada riwayat Hammad bin Abi Sulaiman. Yang kata dia solat, Aswad kata dia solat belakang Umar, Umar tak kunut melainkan pada waktu fajar. Bila kita cek balik riwayat ni, sebenarnya Hammad bin Abi Sulaiman telah menyanggahi riwayat perawi yang lebih kukuh daripada dia bila mereka meriwayatkan daripada Aswad. Tengok. Saya tulis di sini, Hammad bin Abi Sulaiman ni dia soduk, tapi dia ada kesilapan. Memang tak berapa kuat ingatan dia. A'mash, ulama hadis daripada Iraq besar. A'mash ni ingatan dia bagus. A'mash dan Mansur Ibnul Mu'tamir meriwayatkan daripada Aswad, daripada Amr bin Maimun, yang mana mereka mengatakan sallaina khalfa Umar al-fajr falam yaqnun. Kami solat belakang Umar, kata Aswad tadi, dalam riwayat perawi yang lebih kukuh daripada dia, Aswad dengan Amru kata kami solat belakang Umar, Umar tak kunut. Ni riwayat yang betul. Riwayat Hammad tadi salah. Riwayat Hammad tadi salah. Maklul, cacat, tersilap. Okey. Ada juga riwayat daripada Hammad sendiri. Abdul Razak San'ani meriwayatkan daripada Hammad sendiri. Kan tadi riwayat Hammad dia bagi tahu dia solat belakang Umar kunut kan. Hammad waktu sekali lagi dia riwayat daripada jalan Abdul Razak, dia sendiri riwayat, dia kata Aswad solat belakang Umar tak kunut. So Hammad ni tak apa ingat, kadang-kadang dia kata kunut, kadang-kadang dia kata tak kunut. Hammad tu sendiri tak apa ingat. Dalam riwayat Abdul Razak dia kata dia kunut. Tak kunut. Umar tak kunut. Maka setelah kita semak, kesemua riwayat yang kata kunut subuh ni tak sahih. Kecuali satu tadi. Riwayat Bukhari. Itu solat Abu Hurairah. Yang mana Abu Hurairah kata, aku akan tunjuk kepada kamu secara dekat solat Nabi SAW. Abu Hurairah pun solat. Bila dia bangkit untuk rakaat yang terakhir, dia tadah tangan. Lepas tu dia doa untuk orang mukmin dan dia melaknat orang kafir yang memerangi orang Islam. Ni kunut apa? Nazilah. Sebab dalam hadis disebut apa? Zuhur disebut, Zuhur, Isyak, Fajar. Maksudnya kunut nazilah. Tapi mazhab Syafi'i kata, sebagai ulama mazhab Syafi'i kata tak. Sebenarnya ini kunut biasa ni, kunut subuh. Cumanya yang Zuhur dengan Isyak tu dah dimansuhkan. Tapi mazhab yang lain kata, mana dalil mansuh? Tak ada dalil mansuh pun. Tak ada pun dalil dia dimansuhkan di riwayat Bukhari. Menunjukkan inilah kunut nazilah. So sekarang ni tuan-tuan, kalau ikut penilaian saya, kunut subuh ni tak ada lah. Melainkan kunut nazilah lah ada. Tengok. Apa kata Sagi kalau orang kata, hang kata kunut tak sunnah. Hang hebat lagi pada Syafi'i ke? Tak. Hanbali dengan Hanafi pun kata tak juga. So kita ikut yang tu lah. Hanafi dengan Hanbali bukan betul. Tuhan kata. Tak boleh kata gitu. Ada orang yang lebih besar daripada Abu Hanifah dan lebih besar daripada Imam Ahmad. Seorang sahabat yang mana dia mengatakan, anak dia Abu Malik Al-Ashja'i, dia kata, aku bertanya ayahku. Ayah dia sahabat. Ya Abah. Abah ni sahabat. Ayah. Wahai Abah. Dia kata, ya Abah. Innaka qad sallaita khalfa Rasulullah SAW wa Abi Bakar wa Umar wa Uthman wa Ali. Hahuna fil Kufah. Nahwa min 5 sinin. Wahai ayahku, engkau pernah salat di belakang Nabi. Belakang Abu Bakar, belakang Umar, belakang Osman dan belakang Ali kat Kufah ni. Lepas tu bila zaman Ali dipindah kat Kufah. Selama 5 tahun. Akanu yaqnutun, adakah mereka berkunut? Riwayat Tirmizi ni, hasan sahih. Riwayat ni sahih. Kata sahabat ni, ai bunai muhdas. Wahai anakku, ia bid'ah. Kata Tirmizi, hasan sahih. Hadis ni sahih. Dalam riwayat Nasai, dia bukan kata muhdas. Dia kata, ya bunai, innaha bid'ah. Wahai anakku, dia adalah bid'ah.
Saya tak suruh tuan-tuan sebut kunut subuh ni bid'ah. Saya tak suruh. Kalau orang tanya, saya kata, saya tak buat lah. Jangan sebut bid'ah, nanti orang marah. Tapi kalau orang duk hentam kita, ni lah puak-puak yang membid'ahkan kunut subuh. Bukan aku, sahabat Nabi tu. Sahabat Nabi buat dulu. Cuma kita tak berani lah nak sebut bid'ah kerana kita pun hormat mazhab Syafi'i. Cuma ada tak ulama' yang kata bid'ah? Bukan ulama', sahabat. Sahabat kata bid'ah, bukan kita. Kita tak katalah kan. Cuma kita tolong baca je. Kan? Kalau sakit hati nak macam mana kan? Kalau berani pergilah kecam sahabat, kita tak berani. Wallahu alam, itulah sekadar kajian saya yang mengatakan kunut subuh ini tidak ada berterusan. Tapi kalaulah kita salat di masjid, imam tu bermazhab Syafi'i, imam tu kunut, kita kunutlah. Kalau imam tu tak kunut, kita tak kunutlah. Jangan buat keras kepala imam kunut, kita tak kunut. Ha? Kita kena tunggu je lah. Sama juga. Dia doa. Sebab tu Ibn Qayyim kata, Ahlul Hadis dalam masalah ni mengambil jalan pertengahan. Kalau imam tu kunut, kita boleh kunut bersama dengan imam kerana doa tu doa yang maksur. Bid'ah pada sahabat tu lah. Berterusan. Kita tak buat berterusan. Kalau kita solat dengan dia je. Khilaf di kalangan para ulama. Angkat tangan ke tak angkat tangan? Khilaf. Imam Nawawi mengatakan ada riwayat daripada Umar dan Ibnu Mas'ud mereka menadah tangan sewaktu kunut. Al-Aiz bin Abdul Salam mengatakan menadah tangan waktu kunut adalah bid'ah, tak angkat tangan. Dulu mazhab Syafi'i. Tapi riwayat yang tepat sebenarnya menadah tangan. Tapi kalau imam kunut, kita kunutlah. Kalau ikut Aiz bin Abdul Salam memang tak angkat tangan. So memang itu khilaf di kalangan para ulama.